Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam Gelanggang Forum Remaja 2022 bersama saya Wan Muhammad Hazim bin Wan Azman pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin sekalian, tajuk forum kita pada hari ini ialah cabaran remaja kini. Namun sebelum kita menelusuri sepenuhnya persoalan ini, saya kira lebih elok seandainya kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, Saudara Nur Adila Suraya binti Mak Azam selaku penolong ketua pengawas. Apa khabar saudari? Khabar baik, terima kasih. Baiklah, di sebelah kiri saya pula tampak saya agak bergaya, Saudara Muhammad Daniel bin Rukhaizam selaku ketua pelajar. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, ahli panel terakhir kita ialah Saudari Nur Isyirah Husna binti Muhammad Razak selaku penolong ketua pembimbing rakan sebaya. Apa khabar saudari? Khabar baik, alhamdulillah. Baiklah, menurut akhbar berita harian bahawa rakyat Malaysia darsa-warsa ini telah menjangkau 28.9 juta orang dan 5.4 juta orang daripadanya terdiri daripada golongan remaja. Tetapi tahukah anda 12.46% daripada jumlah remaja yang amat ramai ini telah direkodkan terbabit dengan pelbagai kes gejala sosial. Maka kita perlu melihat masalah ini dalam skop yang lebih besar kerana perkara ini membabitkan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Sesuai dengan wacana forum kita pada hari ini, ahli-ahli panel akan mengupas cabaran dan langkah menangani masalah tersebut. Hadirin sekalian, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu saya menjemput saudari Suraya untuk menerangkan kepada kita tentang definisi remaja. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi, seperti kata Tuan Pengerusi Majlis kita sebentar tadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah kita berkenal-kenalan dahulu dengan entiti utama yang akan kita tekankan pada hari ini, iaitu remaja. Jadi siapakah remaja ini? Remaja ini merujuk kepada individu yang berumur 12 sehingga 21 tahun ataupun 13 sehingga 25 tahun. Perkataan remaja itu sendiri berasal daripada Latin yang membawa maksud menuju ke arah kematangan. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan ingin tahu, juga sedang menuju ke arah kematangan. Dari sudut perkembangan manusia pula, remaja ini membawa maksud peringkat transisi di mana remaja itu dalam peringkat kanak-kanak menuju ke arah peringkat dewasa. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat remaja ini ialah seseorang yang emosinya tidak stabil dan sentiasa bermasalah. Remaja ini juga mengalami perubahan yang drastik, sama ada dari segi moral, bahasa, pertuturan, rohani dan jasmani mereka. Jadi, pada hari ini juga kita dapat lihat remaja ini sangatlah ditekankan di dalam negara kita. Kerana apa? Kerana akhlak dan juga sahsiah remaja pada masa kini sudah peluntur, sangat membimbangkan dan juga semakin sirna. Jadi saya percaya pada forum kita pada hari ini kita pasti akan tekankan apakah halangan-halangan, cabaran ataupun juga langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya kembalikan forum kita ini kepada Tuan Pengerusi Majlis. Baiklah, terima kasih kepada saudari Suraya atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi saudari Suraya ada menyatakan bahawa akhlak remaja pada hari ini semakin membimbangkan. Apakah cabaran remaja pada masa ini? Mungkin saudara Daniel ada jawapannya. Silakan saudara Daniel. Terima kasih kepada pengerusi. Terima kasih juga kerana telah menjemput saya, memberi kesempatan kepada untuk bersama-sama dalam forum ini.
Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa ini antara punca-punca utama remaja adalah masalah pengurusan masa. Masalah ini telah memberikan pelbagai cabaran dan kesan kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Ramai antara remaja masa ini mempunyai masalah tentang cara-cara menguruskan masa dengan baik. Ada di antara mereka yang pandai menguruskan masa mereka dengan baik. Sebagai contoh, mereka melakukan aktiviti dadah seperti bermain badminton, bermain bola dan berjoging dan sebagainya. Ada juga di antara mereka yang menyertai aktiviti komuniti setempat seperti menyertai aktiviti bergotong royong di komuniti tempat mereka. Ada juga di antara mereka yang mengisi masa lapang mereka dengan membaca buku atau artikel tempatan. Ini dapat memberi kesan kepada mereka supaya membuka minda mereka tentang pentingnya pengurusan masa dan membolehkan mendapat impak positif kepada diri mereka sendiri. Selain itu juga, sekiranya mereka pandai mengatur masa mereka dengan baik, ini memberi kesan yang besar kepada diri mereka sendiri. Sebagai contoh saya boleh berikan adalah remaja boleh berfikir secara rasional tentang cara menghindari diri mereka daripada terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan pengaruh negatif. Seperti budaya yang tidak baik yang boleh saya kongsikan adalah budaya merokok, budaya menonton televisyen dengan masa yang berlebihan dan melepak di pusat membeli belah ataupun stesen bas tanpa arah tujuan. Ramai remaja haruslah pandai menguruskan masa mereka dengan lebih baik supaya masa tidak terbuang begitu saja. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya benar, saya bersetuju dengan pendapat saudara itu. Namun kata orang, bapa borek anak rintik. Remaja yang terbabit dengan masalah sosial ini dikatakan berasal daripada keluarga yang berpecah belah. Benarkah itu saudari Isyirah Husna? Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Sebenarnya saya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Pengerusi kita sebentar tadi, bahawa keluarga juga menjadi salah satu punca tekanan emosi kepada remaja masa kini. Kita boleh lihat di sini daripada sikap ibu bapa itu sendiri yang sangat-sangat suka mengongkong anak-anak mereka. Misalnya anak-anak mereka tidak dibenarkan untuk bergaul dengan masyarakat ataupun dengan rakan-rakan mereka. Hal ini boleh menyebabkan remaja itu berasa diri dia dikongkong oleh ibu bapa. Perkara ini tidak seharusnya berlaku kerana ibu bapa harus mengetahui bahawa remaja itu harus bergaul dengan masyarakat, dengan rakan-rakan mereka supaya mereka boleh berkongsi masalah mereka bukan sahaja dengan ibu bapa, malah dengan rakan-rakan dan juga masyarakat sekeliling mereka. Selain itu juga, kita boleh lihat dari sudut pembelajaran misalnya, saya yakin bahawa semenjak COVID-19 melanda negara kita, remaja mengalami proses pembelajaran dan pembelajaran daripada rumah. Dari situ kita dapat lihat bahawa remaja itu mengalami tekanan emosi kerana mungkin mereka tidak memahami apa yang dipelajari oleh mereka, dan juga kita lihat dari sudut kewangan keluarga mereka. Mereka berasa diri mereka ini kekurangan kewangan, jadi mereka tidak mampu untuk membeli gadget dan sebagainya. Jadi itu adalah menjadi salah satu punca kepada tekanan emosi dalam kalangan remaja. Jadi kita kembali kepada pengerusi. Baiklah, sungguh intelektual pemikiran saudari Isyirah Husna. Memang tidak dapat disangkalkan lagi semua pihak harus bekerjasama bagi mengatasi masalah ini daripada terus berlaku. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli-ahli panel kita. Apakah langkah yang terbaik yang wajar kita patut lakukan? Saya persilakan saudari Suraya untuk memberikan sedikit ulasan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Jadi seperti yang Tuan Pengerusi Majlis kita tanya kepada saya tadi, apakah langkah bagi mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja kita pada masa kini? Jadi pada pendapat saya sendiri, ibu bapa itu sendiri perlulah memainkan peranan mereka dalam membentuk dan juga dalam membendung masalah ini terus merebak menjadi lebih teruk. Jadi kenapa saya berkata sedemikian? Kerana ibu bapa ini adalah seorang yang
sentiasa ada dengan anak-anak mereka. Mungkin tidak 24 jam, tetapi mereka adalah individu yang paling mengetahui anak-anak mereka bagaimana. Dan juga seperti yang kita sudah tahu, terdapat sudah banyak ada di dalam rancangan televisyen, program-program dan sebagainya. Pepatah ini iaitu bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bapa borek, anak rintik. Kenapa saya tekankan peribahasa ini? Kerana ibu bapa itu merupakan entiti yang menjadi contoh dan juga menjadi tauladan kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, saya bagi contoh satu ya. Kalau ibu bapa itu sentiasa keluar malam mengamalkan budaya lepak di luar bersama kawan-kawan mereka, adakah anak-anak mereka seperti itu? Jawapannya, iya. Kerana anak-anak ini akan mengikuti dan mencontohi perbuatan ibu bapa. Jadi sebab itulah saya menekankan perkataan tadi. Dan juga anak-anak ini ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya. Kenapa? Kerana apabila ibu bapa itu sudah membentuk anak-anak mereka daripada awal untuk tidak melakukan gejala negatif dan sudah pun menjaga anak mereka sedari kecil, pastilah anak-anak mereka sudah terbiasa. Dan apabila besar, mereka sudah mengetahui untuk membezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan juga saya tekankan satu lagi ya, ibu bapa ketika di rumah, mereka perlulah sentiasa memantau dan juga sentiasa memeriksa anak-anak mereka ketika berada di rumah. Contohnya berada di dalam bilik. Kita tidak tahu apa yang anak-anak mereka lakukan di dalam bilik. Contohnya bermain permainan video atau menonton cerita. Tetapi apa yang kita bimbangkan? Kita bimbangkan anak-anak ini menonton cerita-cerita yang tidak baik ataupun menonton video-video yang cenderung ataupun ke arah gejala negatif seperti menghisap rokok, menagih dadah dan menghisap dadah. Kita tidak mahu itu berlaku. Jadi ibu bapa perlulah sentiasa memantau anak-anak mereka. Dan juga satu lagi saya bagi ketika di sekolah, ibu bapa, bagaimana ibu bapa ingin mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka? Dengan bertanya kepada guru-guru bagaimanakah perkembangan semasa anak-anak mereka. Dan juga sentiasa menghadiri program-program yang melibatkan anak-anak mereka. Seperti contoh Temu Murni. Itu amatlah berkesan untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka. Jadi saya kembalikan forum ini kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada Saudari Suraya. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang dikongsikan oleh Saudari Suraya sebentar tadi. Diharapkan perkongsian ini dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak-anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada Saudara Daniel secara ringkas tentang penyelesaian bagi masalah ini. Terima kasih kepada pengerusi. Bagi saya, langkah ataupun pihak yang memainkan peranan dalam hal ini adalah peranan media massa. Media massa haruslah bijak dalam menyampaikan atau menyebarkan info-info terkini. Dan mereka harus mengkaji dahulu tentang kesahihan maklumat yang mereka peroleh tersebut sebelum menyebarkan dan membuat kesimpulan tentang isu tersebut. Ini membolehkan mengelaknya timbulnya berita-berita palsu dan wujudnya masalah dalam kalangan remaja. Selain itu, peranan yang boleh mereka lakukan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mereka boleh mengiklankan iklan yang berasaskan nilai-nilai murni. Dengan ini, remaja boleh mengambil iktibar daripada semua ini dan menjadikan nilai-nilai murni sebagai rutin harian mereka. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Daniel. Begitu hebat sekali perkongsian yang dilontarkan oleh Saudara Daniel kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel Saudari Ishrah Husna masih berlega dalam persoalan yang sama, iaitu apakah langkah yang berkesan untuk menangani gejala ini daripada terus berlaku. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Pada pendapat saya pula, masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu remaja mengatasi masalah cabaran remaja kini. Banyak perkara yang masyarakat boleh lakukan terhadap remaja seperti mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di surau dan sebagainya supaya remaja ini dapat berkomunikasi dan berkumpul bersama masyarakat sekeliling.
Selain itu juga, masyarakat juga boleh memberikan ganjaran kepada remaja yang menyertai aktiviti tersebut supaya remaja ini berasa diri mereka dihargai, sekaligus dapat menarik remaja-remaja ini untuk menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Selain daripada itu, masyarakat juga boleh mengadakan aktiviti gotong royong di sekitar perumahan mereka dan mengajak remaja itu menyertai aktiviti gotong royong tersebut supaya remaja itu mengetahui bahawa betapa pentingnya kebersihan dan menguruskan masa. Kita boleh lihat juga dari aspek disiplin misalnya. Apabila remaja itu menyertai aktiviti kemasyarakatan, contohnya aktiviti gotong royong, remaja itu sendiri akan lebih berdisiplin dan merasakan diri mereka tidak terjerumus dengan perkara-perkara dan gejala yang negatif. Jadi masyarakat ini juga memainkan peranan yang sangat penting. Kita kembali kepada pengurusi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Isyra Husna. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya meminta untuk semua ahli panel untuk memberikan sedikit rumusan. Sekarang saya menjemput saudari Suraya untuk membuat sedikit rumusan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Jadi sedikit rumusan daripada saya ialah melalui perbincangan yang telah kita lakukan sebentar tadi, bagi saya peranan ibu bapa itu sendiri adalah amat penting dan ibu bapa ini perlulah mengambil iktibar dan juga tauladan daripada perbincangan yang telah dilakukan tadi supaya masalah sosial dalam remaja dan juga cabaran-cabaran yang telah disebutkan tadi dapat diatasi dengan lebih cepat ataupun dengan segera. Dan juga seeloknya ibu bapa ini perlulah mendidik anak-anak ini sedari kecil. Kerana apa? Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kerana apa? Ketika anak-anak ini masih kecil, anak-anak lebih mudah untuk dibentuk berbanding apabila mereka sudah meningkat dewasa ataupun remaja. Kerana kita tidak mahu nasi menjadi bubur. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Suraya. Sekarang saya menjemput saudara Daniel. Terima kasih kepada pengerusi. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada semua ini adalah remaja harus pandai dalam mengorak langkah mereka untuk menjadi insan yang lebih berguna di masa hadapan. Oleh itu, kita seorang remaja itu haruslah menguruskan masa mereka dengan betul supaya aktiviti harian dapat dijalankan dengan berkesan dan seterusnya melahirkan insan yang cemerlang dalam semua bidang agar negara Malaysia menjadi maju dan berjaya. Pendek kata, dapatlah kita rumuskan bahawa remaja yang pandai menguruskan masa biasanya akan berjaya dalam kehidupan dan mereka juga berani menghadapi cabaran dan rintangan hidup. Bak kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Daniel. Seterusnya saya menjemput saudari Isyra Husna untuk memberikan sedikit rumusan. Baik, apa yang boleh disimpulkan dalam forum kita pada hari ini seperti yang telah disebutkan oleh panel kita yang pertama, bahawa selain daripada ibu bapa, masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam membantu remaja mengatasi cabaran 2020 ini. Jadi kita tidak mahu masyarakat remaja ini memilih rakan yang salah. Jadi masyarakat ini memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Contohnya membantu remaja itu sendiri mengetahui bahawa betapa pentingnya memilih rakan yang baik kerana kita tidak mahu remaja itu memilih rakan yang salah. Seperti kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Dan itulah sahaja yang boleh kita simpulkan pada hari ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barah. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri.
Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.